Satu penghinaan bila Arul Kanda dibenar semak laporan audit 1MDB. Pihak yang diaudit dibenarkan menyemak laporan saya halaman demi halaman dan apa sahaja pendirian di dalamnya boleh dibuang, kata bekas Ketua Audit Negara. Langkah kerajaan membenarkan 1MDB menyemak laporan Jabatan Audit Negara JAN terhadap syarikat itu adalah satu penghinaan, kata bekas Ketua Audit Negara Amrin Buang. Saya dapati ia adalah satu penghinaan apabila pihak yang diaudit dibenarkan menyemak laporan saya halaman demi halaman, perenggan demi perenggan dan apa sahaja pendirian yang kami nyatakan dalam laporan itu boleh dibuang. Saya diberitahu untuk pendam saja pendirian, keep my opinion to myself dan tulis buku tentang cara untuk jadi bahagia, katanya ketika pemeriksaan balas dengan Peguam Muhammad Syafiee Abdullah dalam perbicaraan kes pindah audit 1MDB terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak hari ini. Bagaimanapun, Amrin tidak menerangkan secara lanjut berkenaan siapa yang memberitahunya agar tidak menyatakan pendiriannya. Dia berkata mesyuarat pada 24 Februari 2016 yang diadakan selepas Tewsa Sulit Kanan Najib ketika itu, Syukri Shaleh, dapat tahu tentang rangka laporan dan meminta kandungan tertentu dibuang adalah sesuatu yang luar kebiasaan. Pindaan bukan sahaja dalam isu spesifik seperti penyata kewangan yang berbeza. Apa yang membuatkan saya tak gembira adalah Ketua Setiausaha Negara ketika itu, Ali Hamzah, membenarkan CEO 1MDB ketika itu Arul Kanda untuk duduk bersama pasukan saya dan menyemak laporan kami halaman demi halaman, perenggan demi perenggan dan memadamkan rojokan. Ini adalah abnormal, katanya. Ketika pemeriksaan balas, Syafiee turut membangkitkan keterangan Amrin pada 2018 yang menyatakan laporan audit tersebut tidak diubah dan dia juga menyatakan perkara sama kepada jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC pada Disember tahun yang sama. Peguam Syafiee Abdullah menyoal, anda tidak senang dengan sindiran yang anda benarkan laporan itu diubah, temper? Amrin menjawab, isunya pada istilah tempering yang bermaksud ia tanpa kebenaran. Ada pindaan di beberapa tempat dan dibenarkan atas kapasiti saya sebagai ketua audit. Maka ia bukan tiada kebenaran. Saya tampil di depan PAC untuk mengatakan tiada tempering oleh orang yang di luar kawalan saya. Syafiee, anda tidak senang dengan sebarang cadangan bahawa laporan anda mengandungi beberapa tempering. Amrin menjawab, saya tidak setuju dengan istilah tempering. Bagaimanapun, Amrin menegaskan ada dua versi laporan itu, iaitu rangka yang disediakan oleh JAN untuk dibentangkan dan satu lagi versi yang telah dipindah selepas kerajaan meminta agar beberapa maklumat tidak dimasukkan. Ia termasuklah tindakan 1MDB mengeluarkan dua versi penyata kewangan untuk tahun sama atas dasar satu laporan polis akan dibuat berkaitannya. Amrin berkata mesyuarat 24 Februari 2016 menyaksikan JAN perlu melakukan perkara di luar kebiasaan melampaui amalan biasa. Amrin berkata mesyuarat 24 Februari 2016 menyaksikan JAN perlu melakukan perkara di luar kebiasaan melampaui amalan biasa. Ditanya sama ada dia menyuarakan rasa tidak puas hati kepada PAC ketika siasatan terhadap perkara itu pada Disember 2018. Dia berkata pendengaran tidak sempat dihabiskan memandangkan perkara itu telah dibawa ke mahkamah. Di sebalik perkara di luar kebiasaan yang berlaku, Amrin berkata dia akhirnya mengesahkan perubahan yang dibuat. Syafiee, anda mungkin merungut kerana tambahan kerja, tetapi tiada siapa yang acukan pistol di kepala anda dan kata anda perlu ubah laporan. Amrin menjawab tiada siapa. Syafiee, anda temui justifikasi untuk ubah? Amrin, ya. Sementara itu, Amrin dalam keterangannya turut berkata tidak gembira dengan kenyataan Madinah Muhammad yang menggantikannya sebagai Ketua Audit Negara bertarikh 25 November 2018. Ketika itu, Madinah mengeluarkan kenyataan yang mendakwa Najib dan beberapa yang lain telah mengubah laporan audit 1MDB. Madinah antara lain mendakwa ia dibuat selepas Amrin dan Ali Hamzah dipanggil
untuk bermesyuarat dengan Najib pada 22 Februari 2016, 2 hari selepas mesyuarat 24 Februari. Amrin juga berkata dia tidak dihubungi Madinah sebelum kenyataan itu dilakukan. Ketika Syafiq bertanya jika ada orang lain dari JAN menghubunginya berhubung perkara itu, Amrin berkata dia dihubungi oleh timbalan Madinah berkenaan sama ada dia sanggup menjelaskan perkara itu kepada PAC dan kemudiannya melakukannya. Amrin juga berkata dia mempertahankan integriti laporan audit 1MDB oleh JAN dan menafikan bersubahat ekoran apa-apa dakwaan diberi tekanan. Kita beralih ke perkongsian berita yang berkaitan dengan isteri bekas Perdana Menteri Najib Razak. Bekas pegawai Rosmah minta JPAC taja umrah. Bekas rakan perniagaan JPAC Holdings Ryan Redzwil berkata Rizal Mansur menekannya untuk mendapatkan wang daripada pengarah urusan Saidi Abang Samsudin. Seorang ahli perniagaan hari ini memberitahu Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur bahawa tiada sebarang resit diterima daripada Barisan Nasional BN dan UMNO berhubung sumbangan politik berjumlah RM6.5 juta yang telah diberikan kepada isteri bekas Perdana Menteri Datin Sri Rosmah Mansor. Saidi Abang Samsudin 61, pengarah urusan JPAC Holdings Sendirian Berhad, ketika itu berkata demikian dalam pemeriksaan utama oleh Timbalan Pendakwa Raya Kanan Datuk Seri Gopal Sriram pada perbicaraan kes rasuah Rosmah membabitkan projek solar hybrid bagi 369 buah sekolah luar bandar di Sarawak. Seorang ahli perniagaan hari ini memberitahu Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur bahawa tiada sebarang resit diterima daripada Barisan Nasional BN dan UMNO berhubung sumbangan politik berjumlah RM6.5 juta yang telah diberikan kepada isteri bekas Perdana Menteri Datin Sri Rosmah Mansor. Susulan dengan itu, Sri Ram membuat pemeriksaan lalu menyoal, sehingga hari ini anda mengatakan bahawa RM6.5 juta adalah untuk sumbangan politik. Jadi, sehingga hari ini, adakah anda menerima sebarang resit daripada BN dan UMNO untuk memperakui bahawa RM6.5 juta itu sebagai sumbangan? Saidi menjawab tidak. Sri Ram menyoal lagi, adakah tertuduh Rosmah menolak ketika anda membuat sumbangan politik itu? Saidi, tidak. Dia, Rosmah senyum saja dan dia dipanggil Rizal, Datuk Rizal Mansur untuk atur semula. Sri Ram menyoal lagi semasa pertemuan kedua pada 7 September 2017. Ketika anda membuat 2 beg berisi wang RM1.5 juta, adakah dia, Rosmah meminta anda meninggalkan rumahnya? Saidi menjawab dia hanya memberi respons, itu saja. Saidi yang juga saksi penting pendakwaan ketika membacakan pernyataan saksi berkata beliau telah menyerahkan RM6.5 juta seperti yang telah dijanjikan kepada Rosmah untuk sumbangan politik. Menceritakan perkara itu, Saidi yang juga ahli Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu berkata pada 20 Disember 2016 beliau telah menyerahkan wang RM5 juta yang diisi ke dalam akaun bagasi kepada Rosmah melalui bekas pembantu wanita itu, Dato' Rizal Mansur di bangunan pejabat Lawrence di Pavilion. Saya telah jumpa Rizal dan Lawrence. Dalam perjumpaan itu, saya telah memberitahu mereka bahawa 2 bagasi berkenaan mengandungi wang tunai RM5 juta. Saya juga meminta Lawrence untuk mengeluarkan resit penerimaan wang tunai pada saya dan Lawrence mengatakan dia akan menyediakan resit itu. Saya tidak pernah menerima resit yang dijanjikan oleh Lawrence. Sehingga hari ini, Rizal telah berbincang dengan Lawrence berkenaan isu penyerahan wang itu kepada siapa, tetapi saya tidak memberi perhatian kepada perbincangan mereka. Kemudian Rizal mengatakan beliau perlu menghantar wang tunai itu ke rumah Datin Sri Rosmah. Katanya yang turut memaklumkan kedua-dua bagasi kemudian dimasukkan ke dalam kereta Toyota Wildfire milik Rizal. Menjawab soalan tambahan Timbalan Pendakwa Raya Idham Abdul Ghani sama ada beliau tahu wang RM5 juta itu telah diserahkan kepada Rosmah, Saidi berkata, Rizal beritahu saya bahawa beliau akan pergi ke rumah Datin Sri Rosmah, bawa 2 beg wang tunai RM1.5 juta.
Saksi pendakwaan ke-17 itu berkata wang tersebut merupakan sebahagian daripada wang pinjaman berjumlah RM16 juta yang diperoleh daripada syarikat Biltmont International Sdn Bhd untuk melaksanakan projek genset diesel bermula 1 Januari 2017. Pinjaman itu dimasukkan Biltmont ke dalam akaun operasi JPAC di CIMB Bank secara berperingkat. Saya telah menggunakan RM5 juta daripada pinjaman itu untuk membayar Datin Sri Rosmah atas bantuan yang diberikan, katanya. Saidi berkata beliau dan rakan perniagaannya Ryan Rezwil Abdullah juga telah membawa 2 beg galas berisi wang tunai RM1.5 juta untuk diserahkan kepada Rosmah di kediaman tertuduh di Langgak Duta pada 7 September 2017 selepas Rizal sering mengingatkan beliau agar membayar sumbangan politik yang dijanjikan kepada Rosmah. Saksi itu juga berkata beliau telah meminta Rizal seperti dalam gambar tengah untuk mendapatkan bantuan MEM bagi mempercepatkan pengeluaran surat setuju terima SST kepada JPAC bagi projek solar hybrid. MEM merupakan nama panggilan yang digunakan Rizal untuk merujuk kepada Rosmah. Saya juga ada bertanya kepada Rizal mengenai jumlah wang yang perlu dibayar oleh saya kepada Datin Sri Rosmah untuk membantu JPAC. Rizal memberitahu saya dan Ryan biasanya 10% hingga 15%, katanya. Saidi berkata beliau telah memaklumkan Rosmah bahawa sumbangan politik sebanyak 10% daripada nilai projek solar hybrid bernilai RM1.25 bilion akan diberikan kepada isteri bekas Perdana Menteri itu. Idea penawaran sumbangan ini merupakan idea saya dan Ryan, katanya. Saksi itu berkata Rosmah kemudian memberikan respons bahawa status politik UMNO ketika itu agak teruk dan UMNO pekan memang memerlukan dana politik dan meminta beliau berbincang dengan Rizal. Rosmah 68 berlepas satu pertuduhan meminta RM187.5 juta dan 2 pertuduhan menerima suapan sebanyak RM6.5 juta daripada Saidi berhubung projek tenaga solar itu. Suapan itu didakwa diterima melalui Rizal sebagai upah membantu JPAC Holdings mendapatkan projek bersepadu sistem solar fotovoltaik PV, hybrid serta penyelenggaraan dan operasi genset atau diesel bagi 369 sekolah luar bandar Sarawak bernilai RM1.25 bilion secara rundingan terus daripada Kementerian Pendidikan KPM. Perbuatan itu didakwa dilakukan di Legon Cafe, Sunway, Putra Mall, Jalan Putra di sini. Kediamannya di Jalan Langgak Duta, Taman Duta dan di Sri Perdana, Persiaran Sri Perdana, Prison 10, Putrajaya antara Januari 2016 dan 7 September 2017. Perbicaraan di hadapan Hakim Muhammad Zaini Mazlan bersambung esok. Sumber dari bernama. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda tidak jemu-jemu menyokong perkembangan channel ini. Teruskan bentuk sokongan anda dengan mengklik like dan subscribe channel ini. Jangan lupa untuk mengklik pada butang lonceng kerana apabila saya mengongsikan video-video terbaru, anda akan menerima sebarang pemberitahuan. Anda juga digalakkan mengongsikan video ini ke akaun media sosial anda. Terima kasih.